Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 2 Julai 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam Tafsirul Quran Surah An-Nur. Surah An-Nur, surah yang ke-24, juzuk yang ke-18. Perbincangan kita bersambung di ayat yang ke-11. InsyaAllah kita sambung perbincangan ayat yang ke-11 dengan kesempatan masa sehingga ayat 18. 11 hingga ayat 18. Seperti yang kita dah dengar dua siri perbincangan yang lepas, iaitulah tuduhan qazaf, hukum qazaf, menuduh orang yang baik sebagai penzina. Tuduhan zina. Kemudian yang kedua, qazaf di antara suami isteri. Berlakulah sumpah laknat ke atas diri masing-masing. Sumpah laknat, sumpah kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada kali ini perbincangan kita tentang sekumpulan munafiqin di bawah ketua mereka Abdullah bin Ubay bin Salul telah menyebarkan berita palsu menuduh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin melakukan perbuatan sumbang yang tidak baik. Maka tuduhan hukuman qazah itu berlaku lagi, dan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan tuduhan-tuduhan jahat diperbincangkan dalam siri ini, insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, bagi pemegang tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, buka ayat 11 surah An-Nur, muka surat 735. Kita baca beberapa ayat sebelum kita pergi kepada perbincangannya, insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innal ladzina jaa'u bil ifki 'usbatum minkum لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا
بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Allahu Akbar. Ayat ini menceritakan tentang hadisul ifki. Para pelajar tulis, catat dia punya tajuk. Dia panggil hadisul ifki, maknanya cerita tuduhan palsu, tuduhan jahat yang dimainkan oleh munafikin dan juga golongan yang terpengaruh dengan diayah munafik, menuduh isteri Nabi yang disayangi, iaitulah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, buat perkara yang tak baik dengan Safwan ibnul Mu'attal. Kita baca ayat dulu, kemudian saya cerita seamat ringkas peristiwa yang berlaku. Tengok ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang yang membawa datang berita yang dusta itu. Tengok, berita yang dusta itu ialah segolongan dari kalangan kamu. Maknanya orang yang ada dalam kelompok kamu. Bukan mari daripada luar. Musuh yang duduk jauh-jauh, tidak. Tapi kata orang, musuh dalam selimut. Ini lagi bahaya. Musuh di luar, kita mudah nampak kemusuhannya. Tetapi kalau musuh dalam selimut, bagaimana kita nak kesan? Ini penyakit yang bahaya yang dimainkan oleh munafikin. Tuan-tuan tengok nota di bawah. 110. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dustanya orang-orang yang menuduh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berlaku sumbang. Lalu ditegaskan bahawa tuduhan palsu itu yang berpunca dari ketua kaum munafik Madinah, nama dia Ibnu Ubay bin Salul. Perbuatan konspirasi jahat mereka tidak akan dapat memburukkan nama baik isteri Nabi yang bersih lagi suci. Bahkan sebaliknya mendatangkan kebaikan, iaitulah pahala yang besar kerana bersabar menghadapi ujian dan memberikan penghormatan serta kemuliaan kerana Allah Ta'ala sendiri yang membersihkan nama baiknya, keluarganya dan suaminya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa ayat yang suci ini yang kekal dibaca turun-temurun di dalam Al-Quranul Karim, oleh kerana Aisyah ni tabri'ah, maknanya pembersihan dia, kesuciannya diakui oleh Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat ini, sehingga kan para ulama Islam mengatakan siapa lagi yang membuat tuduhan selepas turun ayat ini bukan lagi Islam orang tu. Sudah dikira murtad, sudah dikira kafir. Maka hari ini ada sekumpulan, nama dia Rafidah. Cerita Aisyah main-mainnya, masih lagi buat tuduhan Ibnu Ubay bin Salul kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Baiklah para pelajar sekalian. Apa berita ni? Tuan-tuan tanda. Berita ni menjadi sabab nuzul yang panjang. Ana nak ringkas.
bacaan yang panjang, para pelajar boleh baca di antaralah yang saya cadangkan, baca nota yang telah diberi oleh, dihantar oleh admin, nota yang saya tulis lama dulu. Sudah tulis semenjak saya belajar dulu lagi, ketika belajar tafsir surah An-Nur ini. Anda ingat lagi, surah An-Nur ini kami belajar pada tahun 4 di kuliah syariah di Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Guru saya pada waktu itu, Syekh Saleh Al-Faiz, hafizahullah ta'ala, sangat memberi kesan di dalam tafsir yang kita belajar ini, sebab realiti semasa yang berlaku itu. Panjanglah cerita dia. Nabi SAW apabila nak keluar bermusafir, dia akan undi di antara isteri-isterinya yang mulia. Iza arada an yakhruja safaran aqra'. Aqra' itu mana dia undi. Musafir di sekali ini, Nabi kita nak pergi ke menyerang Bani Al-Mustalik. Tuan-tuan adalah nama Bani Al-Mustalik, satu kabilah yang jahat. Sebab apa kita kata jahat? Sebab mereka cuba nak serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dapat kesan, maklumat sudah ada bahawa Bani Mustalik nak serang Madinah, maka Nabi siapkan tentera keluar kepada mereka supaya mereka tak datang. Sebab kalau datang, banyaklah ketakutannya berlaku. Orang Madinah takut dalam keadaan, jadi kita keluar pergi. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW selepas peperangan Ahzab, bila Ahzab balik, Nabi kata apa? Al-an naghzuhum wala yaghzunana. Mulai sekarang, kita akan keluar pergi menyerang orang-orang yang nak khianat kepada kita, mereka tak akan serang lagi Madinah. Itu mukjizat Nabi SAW. Sampai hari ini, tidak ada siapa yang menyerang orang kafir tak serang Madinah daripada saat itu sampai hari ini. Yang berlakunya peperangan sama sendiri, zaman Hajjaj dan lain-lain. Itu yang kita jelas. Maka pada bulan Sya'ban, tahun yang ke-6, ini berlaku peristiwa ini. Ahzab tahun yang ke-5. Bila Nabi SAW undi, terkenalah undiannya kepada Sayyidah Aisyah. Pergilah peperangan. Alhamdulillah, dalam peperangan ini diikuti oleh sekumpulan usbatun minkum. Usbah ini sekumpulan daripada munafikin. Sebab dia nampak peperangan ini kemenangan bagi pihak Nabi. Makna pakar strategi. Munafikin pun ada pakar strategi juga. Macam zaman kita kan, ketua strategi. Ketua strategi kata peperangan ini akan menang. Kita ikut. Mereka bukan pergi nak berperang, mereka pergi nak mencari harta, kekayaan, ghanimah. Dalam perjalanan pulang, sampai di satu tempat nama dia Al-Muraisi'. Al-Muraisi'. Berlakulah peperangan di sana. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kemenangan mudah kepada Islam. Jadi dalam perjalanan balik, biasanya Aisyah ni dia naik seekor unta. Atas belakang unta tu ada macam rumah, khemah gitu. Dia panggil dalam bahasa Arab, dipanggil haudaj. Haudaj, saya nak terjemah apa. Yang penting, khemah atas belakang unta. Kalau orang Mekah lama-lama, dia panggil segeduk. Tanda tuan-tuan, nama dia segeduk. Tak tahulah. Daripada saya duduk dengan nenek saya dulu. Allah rahimahullah, nenek saya nama Aminah. Dia duduk di Mekah lama, pergi Mekah tak balik sampai mati. Kubur dia di Ma'la, tak jauh daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dia kata, dulu kita naik segeduk. Saya duduk dengar cerita segeduk lah, naik segeduk. Mana orang zaman dulu, belum ada bas lagi. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, makna dia ada unta khas segeduk.
duduk dalam tu. Orang tak tahu ada tak ada. Dia pula kecil, tu bertubuh kecil, ringan je. Timbang kalau mana unta kalau bangun tu tak perasan ada tuan tak ada tuan. Bila dekat dengan Madinah, Nabi kita berhenti satu tempat. Jadi Aisyah ni duduk dalam kawasan dia lah, dalam kemah dia. Bila sampai waktu nak berangkat, dia pun nak pergilah jauh sikit daripada orang, nak buang air. Bila dia pergi, tiba-tiba kalung dia jatuh, dia pun pergi cari semula kalung. Bila dia pergi, ialah jauh jugalah daripada tempat orang berkumpul. Pusing balik semula ke tempat dia, unta dah berangkat. Pemandu unta dia tak perasan, tuan tak ada atas tu. Aisyah pun radhiyallahu anha, biasanya dalam rombongan peperangan ni, dia ada sekumpulan, dia panggil muakharatul jais, Eko. Eko ni orang yang duduk di belakang sekali, yang akan berjalan, jalan yang sama, dia nak tengok ada barang-barang tercicir ke ada apa, mereka ni akan kutip, ambil. Jadi pemandu unta yang duduk di belakang ni nama dia Safwan ibnul Mu'attal radhiyallahu anhu. Bila dia lalu ikut ni, tengok hitam. Ada orang duduk tidur selimut dengan hijab dia. Sudah. Safwan dia kena Aisyah sebelum hijab dulu. Bila dia tengok, Aisyah tidur. Safwan berhenti unta dia bercakap sepatah je dengan Aisyah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bala musibah dalam ni. Macam mana boleh tertinggal isteri Nabi SAW? Dia pun dudukkan unta dia. Aisyah pun bila dia dengar, dia kata, aku dengar orang istirja, inna lillah. Aku pun sedar. Allahu Akbar. Ada unta penyelamat datang. Rescue mari. Dia pun naik unta duduk. Tak adalah. Tak bercakap sepatah. Safwan tarik unta berjalan kaki. Biasanya begitu. Kalau ada orang, pemandu unta, dia akan duduk. Dia tak akan naik. Berjalanlah dua orang ni. Sampailah ke Madinah besoknya. Jauh dah tertinggal. Bila tengok Safwan datang, puak-puak munafik bisik. Apa sudah jadi? Kita dapat satu isu besar. Macam kita sekarang lah. Satu pembongkaran isu besar. Cuma saat zaman tu tak ada Facebook. Senanglah cerita sosik-sosik gitulah. Bual-bual. Kan, kalau zaman kita ni, zaman media sosial ni, sudah tentu akan ada yang kata saya nak buat live. Kan? Live selalu. Live internet ni nak bongkar ni. Konon-kononnya lah. Tak ada apa lah. Bisik-bisik, munafikin kata, Safwan berlaku pernah yang tak baik kepada Aisyah. Yang peliknya kalau tak baik, kenapa mereka ni, Safwan pergi ke depan Nabi SAW nak serahkan isteri dia dengan cara yang telus. Sampai dekat dengan waktu siang hari, tengah hari dah sampai. Kalau tidak, mesti mereka sembunyi-sembunyi, kan, terus nyak-nyak unta masuk, menyelik tengah orang. Lah. Sampai tengah-tengah nak menyerahkan tugas dia bawa Rasulullah, saya jumpa isteri Nabi tertinggal di tempat rehat tadi. Ini orangnya. Ambillah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, berita ini tersebar luas. Munafikin, cyber tropa munafik main peranan besar untuk nak menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyusahkan Sayyidina Abu Bakar, menghina Aisyah. Yang pentingnya memporak-perandakan keharmonian, ketenangan umat Islam di Madinah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu pula tertawakuf. Sebulan lama tak turun wahyu. Manakala wahyu turun, membersihkan Aisyah, settle. Tak turun wahyu. Allah nak uji Aisyah, nak naikkan darjatnya, ujian ini menaikkan darjat. Sampai hari ni kita baca cerita ni. Aisyah radhiyallahu anha, dia pun sakit, demam kat rumah dia. Balik musafir. Tiba-tiba Ummu Mistah datang. Bawa Aisyah, pimpin dia nak pergi ke buang air. Jalan licin sikit.
Ibu pada Mistah kata, ta'isa Mistah, celaka Mistah. Kejut Aisyah, kenapa ibu doa kepada anak? Kenapa ibu doakan anak? Dia kata, Ummul Mukminin tak dengar ke apa yang berlaku? Aisyah kata, tak tahu, saya tak tahu apa. Zaman tu bukan ada Facebook, nak tahu cerita. Duduk dalam rumah senyap je lah. Kita hari ni lockdown pun, berita dunia sama. Maka dia pun cerita apa yang berlaku. Aisyah yang dah demam sakit tadi, dia kata, menambahkan kesakitan aku. Nabi SAW pula datang Aisyah, dia tak tegur apa, tak bagi salam, pergi. Bagi salam, pergi. Sebab Nabi menunggu wahyu. Dia ayah yang dimain oleh cybertropa ni dahsyat. Sehingga Nabi pun macam tawakuf, tak boleh nak buat keputusan. Menunggu wahyu daripada Allah Azza wa Jalla yang membersihkan Aisyah. Jadi panjanglah cerita dia. Cerita sosek-sosek ni di antara orang yang terlibat juga dengan peristiwa hadisul ifki ni, orang-orang yang duduk di bawah jagaan Sayyidina Abu Bakar contohnya, patutnya orang ni lah yang membela dia. Kan, aku jagamu, aku yang bagi sumbangan kepada kamu, tiba-tiba kamu masuk dalam kumpulan munafikin. Allahu Akbar. Mistah dan lain-lain lagi, termasuk jugalah adik-beradik isteri Nabi sendiri pun terlibat. Panjang ceritalah. Akhirnya bila Nabi datang, Aisyah pun sakit kuat. Dia kata, gini Rasulullah, saya minta izin boleh? Minta izin nak balik ke rumah ayah dia, rumah Sayyidina Abu Bakar. Maka Nabi izinkan. Bila pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar, ketika itulah dia dengar cerita yang pelik-pelik lagi. Ringkas ceritanya, dalam masa sebulan, akhirnya Nabi datang ke rumah Aisyah. Dia kata, ya Aisyah, in kunti bari'ah, kalau kamu tak buat apa-apa yang tak baik, kamu jangan bimbang, Allah akan selamatkan kamu. Bukan lagi orang lain. Bukan lagi orang lain. Bukan manusia yang akan selamat. Allah akan selamatmu. Aisyah kata apa? Bila Nabi bercakap je dengan aku, memberi harapan bahawa aku akan dibebaskan, ketika itu kering air mata aku. Subhanallah. Dia kata, aku menangis. Sampai Aisyah kata dia terlupa Nabi Yaqub. Aku menangis sebagaimana bapa Yusuf menangis. Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana porak-peranda, bagaimana huru-hara, bagaimana tu banyak sekali lah yang terlibat dengan perkara ini. Maka apabila sampai masanya Allah Ta'ala turun ayat Quran ini, Alhamdulillah, Allah Ta'ala bebaskan Aisyah daripada tuduhan jahat yang dibuat oleh puak-puak munafikin. Dan apa yang terjadi selepas daripada itu, kita ikut susunan bacaan ayat Al-Quran ini. Panjanglah cerita. Tuan-tuan boleh tengok cerita ini sahih, dikeluar oleh Imam Bukhari dan lain-lain. Bolehlah tengok di dalam kitab-kitab tafsir, kitab sirah ataupun nota yang telah kami beri di Facebook ataupun di sini. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, kisah ini sangat sedih lah. Syahdu menyayatkan hati sebab melibatkan seorang muslimah yang sangat baik, dan mereka bukan saja attack orang lain, dia attack rumah Nabi SAW. Balik kepada tafsir kita. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita sudah selesai daripada peristiwa tersebut. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat 11, Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa datang berita yang amat dusta itu ialah segolongan dari galangan kamu sendiri. Tadi yang munafikin itu munafikin lah, tapi yang terlibat ni beberapa orang di kalangan sahabat Mistah, 2-3 orang lagi yang terlibat ini, yang kita rasa kecil hati sedih dengan peristiwa tersebut. Maka Allah SWT bagi tahu, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Janganlah kamu menyangka berita dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Macam mana baik? Peristiwa ini memporak-peranda kan
Kita tengok. Ulama tafsir kata ajma'al mufassirun anna hadhihi al-ayah. Sepakat ijma' ulama tafsir mengatakan bahawa ayat ini, ayat sebelah ini dan perkara yang berkait dengannya turun selepas daripada kisah al-ifki, tuduhan jahat terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ibnu Katsir, usbatun itu ay jama'atun minkum, sekumpulan dari kamu juga. Tapi bukan seorang, bukan dua, tapi jamaah, usbah, satu kelompok, satu kumpulan. Maknanya ramai. Dia berita-berita fitnah ni mudah ditangkap. Karena itulah para ulama ketika datangnya fitnah, disitulah kita nampak kita boleh kena kawan dengan lawan. Kadang-kadang yang tentang kita, kawan kita sendiri. Teman rapat kita, ahli muzakarah kita, ahli usrah kita, mereka ini yang menjadi batu api, menjadi dalang yang nak memburuk-burukkan kita. Ini yang kita sedih. Maka ketua, ini masihlah kata Ibnu Katsir dalam tafsir, dia kata ketua konspirator besar nak khianatkan Nabi ini, iaitulah Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sul Munafiqin. Dialah yang bisik-bisik di kalangan munafikin dan sampai kepada beberapa orang Islam sendiri yang terpengaruh dengan dia. Sebulan lama masa. Hari-hari sosek sana, sosek sini, gosip sana, gosip sini. Dia punya cerita sehinggalah turun ayat Quran ini. Ketika itu barulah Aisyah kata, kering air mataku apabila Nabi memberi jaminan bahawa Allah akan selamatkan aku. Masya Allah. Saya pun tak nak bayangkan tuan-tuan. Bagaimana sedih, bagaimana duka cita. Aisyah kata, aku menangis sebagaimana bapa Yusuf. Ulama tafsir kata dia terlupa nak kata Yakub. Selalu haul, terlalu sedih peristiwa yang berlaku. Masya Allah. Baiklah. Maka Allah kata, la tazunnu, jangan kamu sangka. Qazfahum laha syarran lakum. Tuduhan jahat munafikin dan orang-orang yang terpengaruh dengan itu satu keburukan bagi kita, bahkan dia kebaikan untuk kita di dunia dengan akhirat. Macam mana kita kata baik? Tuan-tuan tanda. Kenapa Allah bayangkan peristiwa yang berlaku ini satu kebaikan, bukan satu keburukan? Tuan-tuan tolong bantu saya tulis nombor, sebab saya tak tulis nombor. Kata di para ulama, ada beberapa kebaikan yang boleh disenaraikan. Bila Allah kata, khairul lakum, bal huwa khairul lakum. Kebaikan bagi kamu. Apa kebaikan? Setelah sebulan mengharungi bencana, musibah ini, maka timbullah di sana kebaikan. Di antara. Yang pertama, letak nombor. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala nak bebaskan, nak bersihkan Aisyah radhiyallahu anha daripada tuduhan jahat. Mana bila yang membersihkan Aisyah ni siapa? Allah. Bermakna darjah Aisyah naik, mencanak kata orang. Mendadak, tinggi naik darjah. Yang kedua, karamat, satu kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha sehingga turunnya wahyu menyebut peristiwa membebaskan Aisyah daripada tuduhan jahat ini. Bukan senang. Allah nak rakam dalam Quran sehingga kita boleh baca sampai hari kiamat. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala yang besar kepada Sayyidah Aisyah, bapaknya Abu Bakar, dan sudah semestinya suaminya yang disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mau'izatul mukminin, menjadi peringatan kepada orang mukmin. Jangan, kalau mari berita-berita, siasat dulu. Dari mana sumber berita? Dari mana maklumat? Sumber berita dari mana? Daripada portal berita sekian. Ini berita munafik, jangan ambil. Ni kita tidak ni. Dapat je berita, baca je tajuk, komen,
Srek dia punya screen, letak di Facebook, komen. Tak kata apa. Tengok gambar-gambar ke, full gambar dengan kata-kata yang jahat, biar gambar berbicara. La. Di sini, Allah ajar kepada kita orang mukmin mengambil pengajaran bahawa jangan mudah menerima berita. Sekarang ini sudah terperangkap beberapa orang sahabat. Saya nak sebut nama pun rasa sayang dengan sahabat. Sebut nama jadi satu benda lain pula kita rasa pada sahabat. Nah, yang berapa tu? 4 dah kan? Yang keempat, yang kelima, al-intiqam minal muftarin. Allah ambil tindakan terhadap pencipta, penyebar berita palsu. 5 perkara sudah ada. Baik. Maka peristiwa ini ada lagi. Kita kumpul lagi. Beberapa kebaikan. Wa minha. Di antara lagi, Allah Ta'ala angkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Allah angkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa? Nabi tak mempertahan langsung isteri dia. Tak kata, oleh kerana isteri dia, mati-matian dia mempertahankan isteri. La. Nabi diam. Bahkan pernah Nabi panggil beberapa orang sahabat, Sayyidina Ali, dan orang lain lagi, Usama, beberapa orang datang. Nabi tanya, apa pandangan kamu kepada Aisyah dalam peristiwa ini? Mana betapa suasana gawatnya sehingga Nabi panggil sahabat-sahabat bermesyuarat. Apa pandangan kamu? Ada yang jawab, ya Rasulullah, kami tak tahu Aisyah ni kecuali khairan, kecuali baik. La haula. Nabi tak mempertahankan, isteri aku yang disayangi, yang paling muda, apa peduli dengan saya berteropa, lawan tetap lawan. La, tidak ada peristiwa tersebut. Orang hari ni dapat bini muda sikit ya. Walaupun dia tu orang baik, ada kopiah atas kepala, tapi bini keluar jambu pun tak apa. Sebab apa? Bini muda. Nabi kata la. Nabi tidak mempertahankan, tetapi siapa yang mempertahankan Nabi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Yang ke berapa dah? Sambunglah yang ke-6, yang ke-7. Ta'dibul mu'minin. Allah nak ajar adab kepada orang mukmin, jangan mudah-mudah mengeluarkan tuduhan-tuduhan. Yang tadi jangan mudah terima berita. Yang kedua, jangan mudah mengeluarkan tuduhan kepada orang, mencalarkan kehormatan diri seorang lain, jangan. Maka kesimpulannya, dalam ayat Allah kata, jangan sangka dia tu buruk, tapi sebenarnya baik bagi kamu. Jadi kesimpulannya, terdapat banyak sekali manfaat dalam peristiwa ini. Allah Subhanahu Wa Taala yang seterusnya tanda, Allah nak bezakan di antara orang mukmin khulas, mukmin yang betul, yang jitu iman dia, dengan orang-orang munafikin, dengan orang-orang yang mudah koyak, terpengaruh dengan diayah munafik. Wal'iyazubillah. Maka peristiwa ini, para pelajar sekalian, sudah terjadi bila selepasnya turunnya hadisul ifki. Hukum qazaf. Mana peristiwa ifki ini sudah selepas turunnya ayat qazaf dan ayat li'an di antara suami isteri. Maknanya selesai ya. Bila turun ayat Quran Aisyah bebas, Nabi panggil seorang-seorang. Mari. Hayah. Mana bukti? Mana dalil? Mana? Dibagi. Disebabnya dengan hukuman qazaf. Baik para pelajar sekalian. Setiap benda yang berlaku tak semestinya buruk. Allah gambarkan di sini, bal huwa khairul lakum. Bahkan dia baik bagi kamu. Sebagaimana dalam ayat lain, dalam surah An-Nisa ayat 19, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu tak suka satu benda yang berlaku dalam hidup kamu, tetapi di sana Allah Ta'ala bawa kebaikan yang banyak. Surah An-Nisa. Dalam surah Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka satu benda, tapi yang kamu tak suka itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi satu benda yang kamu suka tak baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Allah yang maha mengetahui, kita tak ketahui. Kerana itu kita kena banyak tawakal kepada Allah, banyak iltija ila Allah, banyak kembalikan segala urusan ini kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Kita bagi kepada hukuman. Dalam ayat yang sama. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Tiap-tiap seorang di antara mereka. Mereka mana? Mereka hari-hari palsu tadi. Akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukan itu. Jadi setiap orang dia kenalah hukuman mengikut apa yang mereka lakukan itu. Apa dia hukuman dia? وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan orang-orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya, di antara mereka, ketua munafik. Dan lain-lain yang terpengaruh akan beroleh seksa yang besar di dunia. Mereka akan disebat dan di akhirat nanti besar lagi dosa neraka kalau mereka tidak taubat. Tengok nota di bawah, satu-satu. Yakni orang-orang Islam yang terpengaruh dengan tuduhan palsu itu dan turut menghebohkannya, turut menyebarkannya, turut buat, kalau zaman kita ni, turut buat poster, turut buat macam-macam portal lagi. Masing-masing akan menerima hukuman di dunia. Manakala ketua kaum munafik yang menjadi punca tuduhan palsu itu akan menerima kehinaan di dunia dan azab seksa besar di akhirat kelak. Sebab ketua munafik itu dia mati sampai tak taubat-taubat dia daripada sifat munafik dia. Wal'iyazubillah. Maka para jemaah sekalian, kata di Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Walladhi tawalla kibrahu. Orang yang mula-mula menimbulkan peristiwa tuduhan jahat ini, tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa peristiwa ini dipelopori oleh Ibnu Ubay bin Salul. Maka inilah dia panggil tawalla kibrahu, yang membawa punca tuduhan ini, itulah ketua dia. Dan azab itu azab neraka sebab apa? Ibnu Ubay ini mati dalam keadaan munafik. Ada lagi lah yang mengatakan tuduhan ayat ini kepada sahabat-sahabat yang terpengaruh. Tapi Ibnu Katsir kata gharib, tidak munasabah. Tidak munasabah. Yang munasabahnya ayat ini turun kepada bapa munafik, nama dia Ibnu Ubay bin Salul. Baiklah para jemaah sekalian, kemudian selepas sabitnya peristiwa ini, maka Allah SWT mengajar umat Islam. Ajar, mendidik kita daripada peristiwa besar supaya kita belajar. Dalam ayat ini dan ayat yang berikutnya ada 9 perkara. Zajar, maknanya satu, kalau kita agak macam jerkahan, teguran keras daripada Allah Azza wa Jalla kepada umat Islam pada ketika itu, dan menjadi pengajaran besar kepada kita hari ini, supaya dalam menerima berita, yang pertama sekali, cek dari mana sumber datangnya berita. Kota mana kamu ambil? Saya tak nak sebutlah nama-nama beberapa sumber berita yang ada di Malaysia ni, tuan-tuan boleh tahu sendirilah. Sumber yang dibuat oleh munafik, dibuat oleh kafir, dibuat oleh kumpulan-kumpulan yang tertentu. Dan ingat satu lagi kumpulan, sama ada kumpulan politik yang benci sama-sama, melaga-lagakan sama-sama umat Islam, ataupun kumpulan Syiah yang nak melagakan sama-sama kita Ahlus Sunnah. Jadi banyak kumpulan. Maka dalam ayat-ayat yang kita akan baca nanti sampai akhir hadisul ifki, ada 9 teguran daripada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran dengan kita tadabbur ini, insya-Allah. Baik, yang pertama. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الله أكبر.
sepatutnya dengan ni Allah tegur keras kepada umat Islam pada saat itu yang terpengaruh dengan diayah munafikin. Allah kata apa? Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan menaruh baik sangka kepada diri orang-orang mereka sendiri. Maknanya bila kita dengar tuduhan jahat kepada orang Islam, kita berhenti dulu. Jangan terus print screen kata orang, sebar terus tajuk berita. Tanya khabar dulu. Sepatutnya tengok nota di bawah. Sepatutnya orang-orang yang beriman apabila mendengar sesuatu berita yang memburukkan nama baik saudaranya orang Islam, tidak terburu-buru mempercayainya, bahkan hendaklah menaruh perasaan baik sangka, husnuzan, terhadap mereka sambil menolak tuduhan yang tidak berasas itu. Kita dengar, kita kata apa? Haza ifkum mubin. Ini tuduhan jahat yang nyata. Ini tak. Apa? Tengok dalam berita. Pride selalu. Sebar. Ulas. Pendakwah pun sama. Keceluparan kita pun sama juga. Mudah sangat nak buat itu. Kita belajarlah bertarayus. Tak apa, tak jadi orang pertama komen isu pun. Lepas itulah saya sendiri mintalah istiqamah dengan Allah Azza wa Jalla. Saya tidak mudah nak share benda-benda yang tidak pasti di Facebook kita. Kadang-kadang kita pun tersalah. Tapi bila tahu maklumat, delete cepat-cepat. Itulah suasana yang berlaku. Ini tidak cepat komen. Belum dengar apa-apa penjelasan, komen dah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sepatut orang mukmin mempunyai sikap yang besar, jiwa besar. Bila dengar tuduhan yang dibuat kepada orang mukmin, kita kata apa? Haza ifkum. Ini jahat ni, tuduhan berat ni. Sebab itulah bila orang tuduh kita tak baik, kita respon, kita kata ini tuduhan jahat. Tengoklah dulu, nak tuduh-tuduh pun jangan main-main. Jangan mudah terima. Kan? Baik. Apabila mereka sudah buat perkara yang tak baik, maka kenalah hukuman. Kita kata apa? Hadza ifkum mubin. Ini tuduhan yang jahat. Ni dak kita ni. Asalkan boleh point. Boleh punca untuk kita ulah belaka. Masya Allah. Maka para ulama mengatakan orang mukmin hendaklah bersangka baik kepada saudara-saudara dia yang sama-sama orang beriman. Kena sangka baik. Jangan mudah kita duduk terpengaruh dengan diayah-diayah yang dibuat oleh orang. Kita pula jadi penyebar fitnah, penyebar berita. Sama juga dengan pelajar-pelajar kita ni. Duduk belajar dengan ustaz, berguru dengan ustaz. Kita pun tengok dia punya manhaj yang jelas. Tiba-tiba sekali orang hantar mari surat berantai wasafi ni. Tuduhan jahat kepada orang ni, ustaz ni, saya dah ikut kuliah sudah 10 tahun, sudah 5 tahun, sudah berapa tahun. Habis dah, tak terpakai sekejap dah. Dah buat mengaji dengan dia, takkanlah tak kenal. Allahu Akbar. Jadi patutnya, kata di para ulama, bila mereka tengok, Aisyah radhiyallahu anha sampai dengan unta dia yang dipandu oleh Safwan bin Mu'attal atau Mu'attil waktu siang hari. Bukan kata sembunyi menyusup masuk. La. Safwan bawa unta tu direct ke Nabi SAW. Wal jaishu bi kamalihi yushahidun. Semua tentera tengok. Rasulullah SAW ada di tengah-tengah mereka. Kalaulah Safwan buat tak baik, takkan dia berani nak bawa depan-depan gini. Sepatutnya semua pakat mari puji sebab Allah nasib baiklah. Ada tentera, ekor tentera, dia panggil mu'akhar al-jais. Kalau tidak, bagaimana dengan Sayyidah Aisyah? Mungkin dimakan oleh serigala, mungkin banyak kemungkinan. Ini alhamdulillah dia sampai dengan selamat, dibawa oleh seorang sahabat yang dipercayai, mengetuai kumpulan yang duduk di belakang tentera. Ini tidak sampai tengah hari, tengah orang ramai, langsung buat tuduhan.
Sepatut keluar daripada mulut kamu, hadza ifkum mubin. Ini tuduhan jahat yang nyata. Macam mana kamu boleh terpengaruh? Allahu Akbar. Itu ujian Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang kedua, teguran keras yang kedua, tengok ayat 13. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Sepatutnya mereka yang menuduh itu membawa 4 orang saksi membuktikan tuduhan itu. Mari saksi, mana? Tak ada saksi lah, saksi sosek-soseknya, bisik-bisik je ada. Fa in lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallah. فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Oleh kerana mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka itu pada sisi hukum Allah adalah pendusta. Kan kita dah belajar dalam hukum qazaf, kalau tak boleh bawa 4 orang saksi, apa jadi? Mereka akan dijatuhkan hukuman 80 kali sebat. Tidak diterima lagi saksi mereka dan mereka dianggap sebagai fasik. Habis. Kumpulan-kumpulan yang terlibat dengan ini dijatuhkan hukuman yang tersebut. Habis, mereka tak dapat buat. Allahu Akbar. Memang pun mereka tidak ada saksi. Apa yang nak saksi? Nak saksi macam mana? Benda tak berlaku. Allahu Akbar. Maka kita mengatakan, dalam ayat ini kata Imam Al-Qurtubi, qad ya'jizu ar-rajul an iqamatil bayyinah. Ada kalanya orang tu benar dalam tuduhan tapi mereka tak boleh nak bawa bukti sebab tak cukup orang. Maka syarak tak boleh ambil kira macam tu. Syarak undang-undang syariat hanya mengambil kira tentang bayyinah. Ada bukti kita terima. Tak ada bukti, tak boleh terima. Ini dia panggil hukuman hudud, mengikut bukti. Tak boleh kita hanya menggunakan ilmu yang ada. Kalau tidak, Nabi SAW ada wahyu dia. Tapi Nabi tak guna wahyu. Di sini. Cuma Nabi nak tunjukkan bukti. Kok mari. Nabi sendiri pun menunggu kedatangan wahyu untuk menyelesaikan masalah ini. Wa anna as-sara'ira ila Allah Azza wa Jalla. Benda rahsia kita serah ke Tuhan. Tapi yang kita ambil hukuman zahir. Maka hukuman qazif. Qazif ini penuduh orang zina itu bohong. Walau kana qad qazafa man zana fi nafsil amri. Walaupun maknanya pembohonglah mereka itu. Allahul musta'an. Baik, kita pergi pada ayat seterusnya. Ayat ini tak habis tuan-tuan kalau kita baca lagi panjang lagi hurai. Sebab apa? Sebab kes dia berat. Yang ketiga. Teguran yang ketiga. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu di dunia dan akhirat, tentulah kamu dikenakan azab seksa yang besar disebabkan kamu turut campur dalam menyebarkan berita palsu itu. Tengok nota di bawah. Yakni, jika tidaklah kerana kurnia Allah kepada orang-orang yang berdosa di dunia dengan diberi tempoh supaya mereka bertaubat, dan rahmatnya di akhirat dengan mengampunkan dosa orang-orang yang bertaubat, tentulah mereka akan ditimpa azab seksa dengan serta-merta dalam dunia disebabkan dosa yang mereka lakukan. Lebih-lebih lagi dosa menuduh isteri Nabi. Bukan sebarangan orang. Bukan makcik kampung kita. Kan? Isteri Nabi mereka tuduh. Tapi apa boleh buat? Allah SWT jelaskan kepada kita di sini bahawa mereka diberi tangguh. Wahaza fi man indahu iman. Jadi orang-orang yang betul-betul beriman, Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka bertaubat. Seperti Mistah. Ini nama-nama yang disebut. Mistah, Hasan, Hamnah binti Jahshin,
Hamnah ni adik-beradik Zainab. Tengok, ipar Nabi. Fa'amma man khada fihi minal munafiqin. Adapun golongan yang membawa berita ni dari kalangan munafikin seperti Ibnu Ubay bin Salul dengan geng-geng konspirasi dia, mereka itu tak masuk dalam ayat ini. Ayat ini ni Allah Taala kata limpah kurnia Allah Taala ini melepaskan azab mereka untuk orang beriman yang terperangkap dengan di ayat munafikin. Adapun geng-geng munafikin, mereka itu kafir. Nauzubillah. Allahul musta'an. Baik para jemaah sekalian. Kalau tidak kerana Allah Ta'ala bagi limpah kurnia, mereka akan diazab. Tapi Allah beri peluang kepada orang-orang yang beriman supaya bertaubat. Ada di kalangan mereka yang disebat. Teguran yang keempat, tanda. Ayat 15. Istalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Iaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta dengan lidah kamu. Hari ini cerita dengan tangan, forward sana, share sini, kan? Dan memperkatakan dengan mulut kamu akan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sahih mengenainya. Nak Allah Ta'ala tegur, ketika kamu menerima berita, menyebarkan berita, ingat simple-simple. Tuhan kata apa? وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا. Kamu ingat benda tu simple, kecil je. La. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Sedangkan perbuatan menyebarkan berita palsu, menyebarkan diayah-diayah yang tidak baik itu, Allah merupakan besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan duk main, kan? Maka di sini Allah Ta'ala tegur, mencela orang-orang Islam yang terpengaruh dengan peristiwa ini. Sepatutnya bila kita dapat berita, apa dia? Talaqawhu bi'alsinatikum. Kita dengar, kita sebar. Patutnya pergi tanya, minta bukti, minta penjelasan, kan? Ini tidak, sebab mereka ingat ke buah-buah ni, bawa berita-berita ni, dia ingat ke simple gitu. Sebar je, saya share je. Ni perangai ahli-ahli Facebook ni, dia tulis, tanya je. Gambar orang tu, yang kamu sebar tu, boleh main tanya je. La. Bila kita sebar, maknanya fi qulubihim maradun. Orang yang menyebarkan berita-berita palsu, orang yang menyebarkan poster-poster yang dipangkau, yang dibuat, yang diedit, orang yang menyebarkan bermakna fi qulub, dalam hati mereka ada sesuatu yang mereka nak capai. Nak kena kepada orang, nak jatuhkan orang, tak usahlah guna ayat syaitan, tanya je. Biar gambar berbicara, semua itu min talqini syayatin, ayat-ayat syaitan yang mengajar manusia supaya menjadi batu api, menjadi penghasut untuk memporak-porandakan masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Zaman dulu, walaupun tidak ada Facebook, tapi talaqawhu bi'alsinatikum. Mereka dengar berita, mereka sebarkan dengan mulut sendiri. Sebab apa? Sangkaan dia, wa tahsabunahu hayyinan. Dia ingat ke sebar berita palsu, bawa berita fitnah ni, simple je. Allah kata apa? Wa huwa 'indallahi 'azim. Dosa ini besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan main-main. Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 yang membinasakan, di antaranya qazful muhsanat, menuduh orang baik dengan berzina. Baik, saya nak ringkaskan kerana ayat ni panjang. Kalau kita nak ceramah dengan ayat ni je, ayat 15 ni cukup. Boleh buat satu kuliah khas pendidikan Allah kepada kita yang menerima berita, menyebarkan berita. Saya pergi kepada teguran yang kelima. Ayat 16. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. Dan sepatutnya, semasa kamu mendengarnya,
Sepatutnya kita orang beriman bila dengar berita, segera berkata, tidaklah layak bagi kami memperkatakan hal ini. Tak layak kita bercakap tentang ini, tentang Aisyah ni dalam konteks ayat ini. Ataupun bagi konteks kita hari ini, tak layak kita sebagai orang beriman. Bahkan sebahagian daripada kita mencintai sunnah Nabi SAW. Kita ni pencinta sunnah. Tapi dalam bab berita, oleh kerana orang yang bercakap, yang disebarkan gambar itu orang yang kita benci, kerana bertukar warna, bertukar bendera, bertukar apa saja, kita akan sapu bersih, hentam habis-habisan. Allahu Akbar. Sepatutnya, Allah ajar kepada kita, sepatutnya, apabila kita dengar ni, kita kata, Subhanak, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah daripada berita-berita persu begini. Kan? Ya Allah, dari mencemarkan nama baik ahli rumah Rasulullah dalam konteks Aisyah radhiyallahu anha. Dalam konteks orang mukmin zaman kita, Maha Suci Allah Ta'ala. Kita ni orang beriman, kenapa aku nak cela mereka? Haza buhtanun azim. Ini suatu dusta yang sangat besar, yang sangat membingungkan, mencengangkan Allah. Jadi sepatutnya orang mukmin, kita kata apa? Tak sepatutnya kita bercakap. Kata Ibn Katsir, haza ta'dibun akhar. Ini satu pengajaran, teguran tentang adab yang lain yang Allah Ta'ala ajar kepada kita. Bukan semua benda kita boleh ulas. Bukan semua benda yang kita buat. Jadi kalau dalam konteks Aisyah, sepatutnya orang beriman bila dengar dia kata apa? Haza buhtan azim. Takkanlah Allah pilih seorang wanita menjadi isteri Nabi, orang yang tak baik? La. Tapi apa boleh buat? Di ayah ni dahsyat. Fitnah ni kata orang, apabila datang, bila fitnah datang, tak ramai yang boleh mengesan, kecuali orang betul-betul ikhlas dalam perjuangan. Bila fitnah pergi, semua orang boleh kesan. Catat sikit kata-kata ulama ini. Al-fitnatu iza ja'at. Fitnah bila datang, tak ramai orang yang dapat memahami situasi, dapat mengesannya. Kecuali orang-orang, para alim ulama, para pendakwah yang peka, orang-orang soleh yang menjaga jiwa mereka, orang ni yang dapat kesan. Fitnah ni. Ini dia ayah ni. Jangan campur kita dalam... Tapi bila fitnah tu berlalu, astaghfirullahalazim. Rupanya fitnah, busuk dalam mulut aku, duduk bercakap juga. Hitam dalam jariku, duduk fiat, duduk forward. Waktu datang kita tak bergilat, tak beringat, tak berhati-hati. Bila pergi baru kita susah hati. Allahul musta'an. Sepatutnya kita kata haza buhtanun azim, ini tuduhan jahat kepada isteri Nabi. Ini apa boleh buat? Kita cakap juga. Baiklah. Teguran yang ke-6, ayat 17. Ya'izukumullahu an ta'udu limithlihi abada. An ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah memberi pengajaran kepada kamu supaya tidak mengulangi perbuatan yang demikian ini selama-lamanya. Jadi benda itu sudah berlaku zaman Nabi, berlaku di zaman sahabat, berlaku kita yang kemudian kita belajar daripada peristiwa yang terdahulu. Jangan pula kita menjadi pengajaran kepada orang lain, jangan. Allah kata apa? Jika betul kamu orang yang beriman, jangan cuba masuk dalam peristiwa-peristiwa yang tidak baik. Baiklah para pelajar sekalian, Allah nasihat kepada kita supaya jangan ulangi balik peristiwa yang menyayatkan itu, yang tak baik. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Dan Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangan hukum-hukumnya, kerana Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Para pelajar sekalian, itulah ayat yang sempat kita bincangkan secara amat ringkas. Kesimpulannya, daripada peristiwa ini, teguran-teguran, 6 teguran. InsyaAllah ada 3 lagi teguran, kita sambung dalam ayat yang akan datang, dalam siri akan datang. Dia ada 9 az-zajaru
teguran keras Allah Ta'ala kepada kita. Kenapa kita tidak bersikap laula. Kenapa kamu bila terima berita tidak begini cara? Kenapa kamu? Allahu Akbar. Memang ayat ini satu sentap pukulan, kata orang, tukar besi ke atas kepala kita. Inilah yang menjadi zaman kita ini pun. Terima berita, sebar. Terima maklumat, sebar. Tak teliti, tidak. Ialah kita belajar daripada kesilapan yang lalu. Mudah-mudahan kita selamat masa akan datang. Tidak ada dalam rekod kita menghina orang. Tidak ada dalam rekod kita buat fitnah kepada orang. Tidak ada dalam rekod kita sehingga membuat perkara-perkara yang boleh menjadi muflis di akhirat. Na'udzubillah. Baiklah para pelajar sekalian, kesimpulan yang kita buat daripada keseluruhannya, panjang kesimpulan khulasah dalam pawak ini, tapi saya nak simpul dalam masa sekejap, iaitulah berhati-hati dalam menerima berita, bersangka baiklah kita dengan sesama orang Muslim, utamakan perdamaian daripada permusuhan. Sekarang ni orang yang lebih cari musuh daripada damai. Benda boleh berdamai, kenapa nak bermusuh? Marilah kita sama-sama jaga diri kita. Sebagaimana kata slogan, kita jaga kita, maknanya kita jaga diri kita daripada menjadi muflis di akhirat. Mudah-mudahan kita selamat. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi perbincangan tentang hadisul ifki belum tamat, bermula ayat 19 dalam siri yang akan datang. Para pelajar sekalian, tuan-tuan boleh baca kisah ini dalam grup kita ataupun dalam di Facebook ni ada. Bacalah peristiwa ini, mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.